Assalamualaikum, salam sejahtera, salam makmur Johor. Kembali lagi kita dalam Pentas Barisan Nasional. Alhamdulillah tuan-tuan, Pentas Barisan Nasional ini akan mengupaskan isu-isu terkini tentang PRN negeri Johor yang makmur dan sejahtera ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menjemput saudara yang pertama untuk memberi ceramah yang pertama, iaitu saudara Mubarak Kunyi sebagai Presiden UMNO Siswa Malaysia. Dipersilakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam makmur Johor. Terima kasih kepada pengacara majlis. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dan rakan-rakan yang sedang menonton Pentas Barisan Nasional. Hari ini kita dihidangkan dengan siri Pilihan Raya Negeri Johor yang ke-15. Kita berhadapan dengan satu keadaan yang mana tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dan rakan-rakan semua diberikan peluang untuk kita terlibat dalam proses demokrasi di negeri Johor. Pada 12 hari bulan 3 ini akan menjadi penentu kepada pengundi dan rakyat Johor siapa yang akan memimpin negeri kita 5 tahun ke depan. Jadi masa depan kita bergantung kepada tuan-tuan, kepada ibu-ibu, ayah-ayah, rakan-rakan orang muda, rakyat negeri Johor. Kita sudah lihat siri apa yang berlaku kepada negara kita daripada Mei 2018 sehingga hari ini. Ketidakstabilan politik ini berpunca daripada satu undi yang telah kita berikan pada kerajaan yang telah tertubuh pada pilihan raya umum yang ke-14, iaitu Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan, pengalaman kita selama 22 bulan bagi saya cukup mengajar kita, cukup memberi kefahaman kepada kita. Bagaimana keadaan kita selama 22 bulan. Bagaimana nasib orang muda. Bagaimana nasib ibu-ibu, ayah-ayah. Bagaimana nasib orang muda yang ingin meneruskan kelangsungan hidup mereka. Kita dijanjikan pada PRU 14 dengan pelbagai janji kepada orang muda. PTPTN dihapuskan, pendidikan percuma, tol harga minyak turun, dan kemudian tol dihapuskan dan pelbagai janji. Namun pasca PRU 14, adakah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dan rakan-rakan dapat manfaat daripada janji-janji berikut? Pakatan Harapan ini tuan-tuan, cukuplah sekali kita memberi ruang kepada mereka. Cukuplah sekali kita mahu lakukan perubahan. Waktu ini, peluang ini perlu kita manfaatkan sebaiknya bagi kita memilih pemimpin, calon-calon yang kita yakin boleh memimpin negeri kita. Boleh memastikan kestabilan negeri kita. Boleh memastikan masa depan kita terjamin. Track record Barisan Nasional tuan-tuan, 60 tahun kita mentadbir kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan. Tidak pernah kita berhadapan dengan situasi politik seperti hari ini. Yang mana ketidakstabilan politik menyebabkan ekonomi kita teruk, menyebabkan kelangsungan hidup kita dalam keadaan yang tidak menentu. Tiada satu dasar dan polisi yang dibawa oleh kerajaan Pakatan Harapan, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan pada waktu dan ketika itu. Mereka sibuk bermain politik dengan pendawaan-pendawaan politik kepada musuh-musuh politik mereka yang menyebabkan hari ini kepercayaan orang-orang luar, negara-negara luar kepada negara kita ini semakin merosot. Ekonomi kita semakin teruk. Orang muda sangat terjejas tuan-tuan. Kalau kita saya ceritakan, saya orang muda mahasiswa. Mahasiswa dijanjikan, PTPTN dihapuskan, mahasiswa dijanjikan, pelajar dijanjikan pendidikan percuma. Namun hari ini keadaan yang kita janjikan pada zaman Barisan Nasional dulu, sekurang-kurangnya mahasiswa dapat pelbagai manfaat. BRIM, bantuan BRIM 250, bantuan kad debit siswa, voucher buku, beasiswa. Perkara-perkara ini sudah tidak ada. Dan hari ini bila kita bercakap soal Pilihan Raya Negeri Johor tuan-tuan, Pilihan Raya Negeri Johor ini diadakan adalah kerana kita nak mencapai kestabilan politik di negeri. Barulah kita boleh memacu negeri kita ke arah yang lebih maju. Kedudukan negeri Johor yang dahulunya di dalam keadaan kedudukan nombor 1, hari ini turun ke nombor yang 8. Kerana apa tuan-tuan? Perkara ini berlaku kerana ketidakstabilan politik. Kedudukan negeri Johor berada pada satu kedudukan yang sangat strategik. Yang mana sepatutnya ekonominya, pelaburannya meningkat, peluang pekerjaannya semakin banyak. Kalau dulu mereka janjikan 1 juta peluang pekerjaan, saya nak tanya kepada rakan-rakan orang muda semua.
dapat ke tidak kita 1 juta peluang pekerjaan itu. Mereka janjikan nak bawa balik kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang bekerja di Singapura, bekerja di Malaysia, bekerja di Johor, stay di Johor, duduk di Johor. Namun adakah perkara itu berlaku, tuan-tuan? Perkara itu tidak berlaku. Mereka hanya berjanji sahaja. Dan saya yakin dan percaya orang muda, anak-anak muda, pengundi-pengundi di Johor khususnya sudah sedar. Kerana hikmah apa yang berlaku pada pilihan raya umum yang ke-14 Mei 2018 itu menjadi satu pengajaran buat kita semua. Saya tak salahkan rakan-rakan saya orang muda. Kerana mereka itulah lumrah orang muda, anti-establishment, mahukan perubahan, mahukan penambahbaikan. Dan sebab itulah mereka memilih Pakatan Harapan pada waktu dan ketika itu. Namun hari ini, pasca PRU14, kita dah boleh nilai, tuan-tuan. Pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional selama 60 tahun, Kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan dan kemudiannya Kerajaan Perikatan Nasional. Politik kita dalam keadaan yang sangat teruk, tuan-tuan. Rakyat semakin lama, orang muda semakin lama, semakin mual dengan keadaan politik yang sedang berlaku dalam negara kita. Tapi ini berpunca daripada pemain-pemain politik yang menyebabkan ketidakstabilan. Koalisi Pakatan Harapan yang sendiri menjatuhkan kerajaan mereka dan hari ini yang terkesan adalah rakyat kebanyakan khususnya hari ini dalam keadaan konteks pilihan raya negeri Johor, di negeri Johor itu sendiri. Dan apa pun berlaku sekarang ini adalah fasa kita, fasa berkempen ini perlu digunakan sebaiknya oleh parti-parti semua bagi kita menyampaikan aspirasi kita kepada rakyat, apa direction, apa aspirasi yang kita nak bawa negara ataupun negeri Johor ini 5 tahun ke depan. Dan saya yakin dan percaya, tuan-tuan, pentadbiran Datuk Seri Utama Hasni, Tok Hasni kita boleh lihat dalam masa yang singkat bagaimana rakyat kebanyakan orang muda diberi pelbagai insentif di bawah insentif orang muda Johor, mahasiswa, peniaga-peniaga kecil. Dalam keadaan kita menjadi kerajaan, dalam keadaan sebelum ini Datuk Hasni menjadi kerajaan, semua pemimpin, tidak kira pemimpin kerajaan maupun pembangkang, diberikan peruntukan untuk memastikan kelancaran dalam keadaan negara kita berhadapan dengan pandemik. Dan hari ini, tuan-tuan, perkara ini berlaku bagi tidak lain, tidak bukan bagi kita menentukan sebuah kerajaan yang boleh menjamin kestabilan masa depan kita. Kerana apa, tuan-tuan? Kestabilan ini sahajalah yang boleh menentukan dasar negara kita, ekonomi negeri kita, pembangunan negeri kita, pendidikan negeri kita ke arah yang lebih maju. Jika tidak, tuan-tuan, kita akan berterusan berhadapan dengan situasi seperti hari ini, yang mana ketidaktentuan. Jadi hari ini bila kita sudah berhadapan dengan pilihan raya, no turning back, ini adalah masa untuk kita menentukan siapa kerajaan, parti mana yang tuan-tuan rasa dan yakin boleh memimpin kerajaan negeri Johor ini. Dan apa yang saya boleh katakan sebagai anak muda yang bersama dengan Barisan Nasional, sudah tentu saya nak mengajak tuan-tuan semua untuk bersama dengan saya bagi kita memastikan pada 12 hari bulan 3 nanti, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, ajak semua kawan-kawan kita, adik-beradik kita, rakan-rakan kita, semua satu kampung turun mengundi dan pastikan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah pangkah calon-calon Barisan Nasional. Tuan-tuan nampak lambang dacing, pangkah dacing, kerana hanya dacing sahaja yang boleh menjanjikan kestabilan kepada tuan-tuan. Kerana track recordnya sudah terhidang di hadapan kita semua. 60 tahun tak pernah berlaku keadaan seperti hari ini. Dalam siri pilihan raya, tuan-tuan boleh tengok bagaimana apa yang berlaku di Melaka, dan hari ini pilihan orang Melaka, rakyat Melaka yang beri manfaat kepada orang Melaka sendiri. Pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional. Dan kita mahu bawa semangat itu, mahu membawa peranan itu ke negeri Johor. Johor ini potensinya sangat besar. Johor ini ada gayanya yang tersendiri, semangatnya yang tersendiri. Dengan tagline bangsa Johor, saya yakin saya sendiri anak muda yang berasal daripada Johor, dan saya ingin melihat negeri saya lebih maju ke depan. Dan saya yakin dan percaya kepimpinan yang ditawarkan oleh Barisan Nasional adalah calon-calon yang sememangnya verified, testified. Kalau Presiden selalu katakan, term dia adalah wali, winnable, acceptable and likable. Dan hari ini saya nak ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada kepimpinan, khususnya Presiden UMNO, Presiden Pengerusi Barisan Nasional,
kerana menawarkan calon-calon muka baru yang saya kira lebih kurang 80%, 70 ke 80% calon-calon muka baru, 25% calon wanita. Dalam keadaan yang mungkin Pakatan Harapan, mungkin muda yang menjanjikan memberi tempat kepada wanita dalam kepimpinan negeri maupun negara, Barisan Nasional menunjukkan bukti kepada tuan-tuan yang kita mengangkat suara wanita-wanita kita, khususnya wanita muda juga. Dalam keadaan calon-calon muda yang ditawarkan, inilah perubahan yang UMNO ingin bawakan kepada tuan-tuan. Perubahan dari sudut kepimpinan, perubahan dari sudut pentadbiran, perubahan dari sudut pelbagai aspek, hanya untuk memberi khidmat kepada rakyat dan negeri, seterusnya negara kita, tuan-tuan. Apa yang berlaku di negeri Johor, kita kena pastikan. Siri-siri pelan raya yang berlaku dan hari ini kita singgah di negeri Johor, kita kena memastikan kebangkitan rakyat bermula dan diteruskan daripada negeri Johor. Dan sebab itulah tuan-tuan, saya nak mengajak semua sekali pastikan kita memberi mandat kepada calon-calon Barisan Nasional bagi memastikan kestabilan masa depan negeri Johor. Dan seterusnya, kita boleh membawa semangat dan aspirasi ini, referendum ini, untuk memberitahu kepada pemimpin dan pemain-pemain politik, rakyat sudah muak dengan permainan kamu. Hari ini rakyat mahukan kestabilan, baru menjamin masa depan mereka 5 tahun ke depan. Dan saya yakin dan percaya dalam keadaan apa yang berlaku, kita boleh lihat bagaimana penolakan pengundi dan rakyat di kawasan-kawasan yang berada dalam negeri Johor. Baru-baru ni bagaimana Lim Guan Eng turun dengan calon, bila dimarah sendiri oleh calon tersebut, bila dia janjikan untuk nak betulkan jalan dan sebagainya, bila sampai diberi mandat, call tak angkat, perkara itu tidak dilakukan. Kita tak nak perkara seperti ini berulang, kerana pilihan kita ini akan menentukan masa depan, bukan masa depan kita saja, tuan-tuan, masa depan generasi anak cucu kita nanti, tuan-tuan. Cukuplah 22 bulan ini kita sengsara, cukuplah 22 bulan ini kita dipermainkan, dan kemudiannya dengan Kerajaan Perikatan Nasional yang terlalu banyak dengan pemain-pemain politik ahli, pemain-pemain politik yang kita klasifikasikan sebagai katak politik ini, tuan-tuan. Mereka ini, kalaupun mereka bertanding, pastikan mereka-mereka yang bertanding ini dihukum, tuan-tuan. Sebagai contoh, kalau saya boleh sebut seorang ahli politik, calon yang bertanding di Dun Layang-Layang, bermulanya perjuangan politiknya daripada Bersatu, kemudiannya menjadi penaja kepada Parti Pejuang, dan hari ini bertanding atas tiket Perikatan Nasional, Parti Keadilan Rakyat, minta maaf. Jadi tuan-tuan, adakah politik pemain-pemain, pemimpin-pemimpin seperti ini yang kita nak angkat sebagai pemimpin, tuan-tuan? Saya tidak akan terkejut kalau esok tiba-tiba beliau boleh lompat masuk parti lain, tuan-tuan. Kerana pemimpin seperti ini sudah tentu jelas, prinsipnya tidak tegas. Kalau pemimpin yang ada prinsip dan ideologinya jelas, saya yakin dan percaya apa juga keadaan berlaku, beliau akan teruskan bersama parti, kerana pada mulanya sama seperti saya. Saya memilih UMNO kerana saya jelas dengan prinsip dan ideologi yang diperjuangkan UMNO dan Barisan Nasional. Dan saya akan terus setia bersama dengan parti. Jika ada pemimpin-pemimpin seperti ini, muda sebagai contoh, parti muda yang kononnya mahu bawakan perubahan, mahu bawakan satu pembaharuan kepada orang-orang muda di negara kita, khususnya hari ini di negeri Johor, kerana mereka bertanding dalam pilihan raya negeri Johor, tuan-tuan. Namun bila mereka sendiri pernah katakan tolak kata-kata politik ini pada siri pilihan raya negeri Melaka, saya boleh lihat mereka kononnya menolak calon-calon katak politik ini. Namun hari ini kita boleh lihat dari sudut kepimpinan parti muda itu sendiri, ada seorang pemimpin parti muda ini bertukar-tukar parti, tuan-tuan. Bermulanya perjuangan dengan PKR, kemudiannya bersama dengan Bersatu, kemudiannya bersama dengan Parti Negara, something apa, berubah-ubah, dan hari ini berada dalam muda. Bagaimana? Apa perubahan yang dijanjikan? Dan kononnya mereka mahu jadi satu parti, satu gerakan anak muda. Third force punya gerakan, gerakan orang muda. Namun hari ini bila siri pilihan raya negeri Johor, mereka bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi apa perubahan yang ingin dijanjikan? Mereka nak angkat siapa sebagai calon menteri besar? Adakah calon mereka daripada muda? Ataupun daripada PKR? Ataupun daripada Amanah? Ataupun daripada DAP, tuan-tuan? Daripada sekarang kita dah boleh nilai. Hanya Barisan Nasional sahaja yang sudah mengumumkan calon menteri besar.
Pada hari penamaan calon Presiden Parti Pengurusi Barisan Nasional sendiri mengumumkan hanya Datuk Seri Utama IR Hasni sahaja yang akan menjadi Menteri Besar, calon Menteri Besar Barisan Nasional. Sangat tegas nak membuktikan kepada rakyat Johor, pengundi-pengundi Johor, bangsa Johor, UMNO sangat komited dalam membawa perubahan dan menjamin kestabilan masa depan negeri Johor, tuan-tuan. Dalam keadaan PKR, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan Muda belum lagi mengumumkan siapa calon menteri besar mereka. Siapa yang akan memimpin negeri kita, tuan-tuan. Kerana orang yang akan memimpin negeri kita inilah yang akan menentukan hala tuju dan masa depan negeri kita, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, dalam keadaan hari ini, kalau saya nak cerita segala apa yang berlaku sepanjang daripada Mei 2018 sehingga hari ini, saya rasa tak cukuplah masa saya untuk saya ceritakan satu persatu kepada tuan-tuan yang sedang melihat pentas Barisan Nasional ini. Namun sedikit apa yang telah saya kongsikan sebentar tadi, itulah gambaran hasrat saya sebagai orang muda, pengundi di Johor sendiri yang ingin melihat negeri Johor ini bergerak dengan lebih maju, bergerak lebih terkedepan dari sudut perspektif ekonominya, pendidikannya, kebajikannya. Dalam pelbagai aspek, saya merayu kepada semua pengundi-pengundi, rakyat negeri Johor, bangsa Johor, pastikan kita turun mengundi pada 12 hari bulan 3 dan pastikan undi kita pangkahlah calon-calon Barisan Nasional. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, nampak lambang dacing, pangkah lambang dacing. Anggaplah rayuan ini, pesanan ini daripada seorang anak kepada ibu-ibu dan ayah-ayah, sebagai seorang adik kepada abang-abang dan akak-akak yang sedang melihat, seorang abang kepada adik-adik yang sedang melihat, dan seorang sahabat kepada rakan-rakan yang sedang melihat. Ini adalah permintaan saya. Ini adalah hasrat saya dan rakan-rakan saya, orang muda yang bersama, nak memastikan kestabilan masa depan negeri Johor. Johor layak untuk menerima satu pentadbiran yang jauh lebih baik dan lebih hebat daripada apa yang kita terima sebelum ni. Tidak pernah berlaku dalam sejarah pentadbiran negara kita, negeri kita, Menteri Besar bertukar 3 kali, tuan-tuan. Pakatan Harapan 2 kali bertukar. Dan hujungnya kerajaan pentadbiran Perikatan Nasional bertukar lagi sekali. Takkan kita nak keadaan ini berulang sekali lagi. Cukuplah sekali, tuan-tuan, kita ditipu pada PRU 14. Cukuplah, tuan-tuan, cukuplah sekali kita dipermainkan dan dikhianati oleh mereka-mereka pada 2020, tuan-tuan. Jadi kita tak nak keadaan ini berlaku. Pastikan tuan-tuan turun mengundi dan pilihlah pemimpin-pemimpin yang tuan-tuan yakin boleh membawa aspirasi tuan-tuan, boleh menjaga kebajikan tuan-tuan dan boleh memastikan segala aspek kelangsungan hidup kita dapat diteruskan. Banyak usaha kerajaan Barisan Nasional dulu yang digagalkan oleh pemimpin Pakatan Harapan Negeri Johor maupun Pakatan Harapan di peringkat nasional, hanya kerana inisiatif itu dibawa oleh pemimpin dan parti Barisan Nasional. Jadi saya tak nak benarkan perkara ini berlaku sekali lagi, tuan-tuan. Mesej saya mudah, cukuplah sekali kita ditipu, cukuplah sekali kita dikhianati, cukuplah sekali kita dipermainkan. Kita ada satu kuasa saja, tuan-tuan. Kuasa ini perlu kita manfaatkan sebaiknya pada 12 hari bulan 3. Itu adalah peluang dan ruang kita bagi kita sendiri menentukan. Tiada siapa yang akan paksa, tuan-tuan. Tiada siapa yang akan panggil, tuan-tuan. Tak ada siapa yang akan panggil kawan-kawan semua untuk keluar mengundi dan pilih siapa. Tapi saya ambil tanggungjawab itu untuk ajak semua sekali pastikan kita undi calon-calon Barisan Nasional. Calon-calon yang saya boleh bagi jaminan mereka akan memberikan khidmat bakti yang terbaik dan boleh membawa dasar negeri kita jauh lebih terkedepan dari aspek ekonominya, pendidikannya, kebajikannya dan lain-lain, tuan-tuan. Jadi insya-Allah saya rasa dah cukup panjang apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan. Daripada sedikit masa yang saya ada, itulah yang saya dapat kongsikan. Saya dapat lontarkan pandangan saya kepada semua yang sedang melihat. Akhir sekali, saya ulang sekali lagi, saya mohon dan saya rayu kepada ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang-abang, akak-akak dan rakan-rakan semua, ajak semua turun mengundi pada 12 hari bulan 3 2022 ini dan pastikan undi anda semua buat calon-calon Barisan Nasional. Nampak lambang dacing, pangkah dacing. Nampak dacing, pangkah dacing. Insya-Allah kestabilan masa depan anda terjamin.
Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saudara Mubarak Kunyi atas penjelasan dan info-info yang menarik tentang PRN kepada kali ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput penceramah kita yang kedua iaitu saudari Nur Fazlin Kamaruzaman sebagai pemangku koordinator BNYV Negeri Sembilan. Dipersilakan penceramah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum dan salam kestabilan masa depan. 大家好，我是 Fazlin， 也可以称呼我 Lin。还记得我吗？有看过我的话，可能是在加州选的时候吧。为了这次柔佛州州选，我再一次从森美兰一起帮忙。在这次的柔佛州选有一点特别，那就是柔佛州已自动实行18岁投票。这些年轻人不单单看某一些党而已，但他们从整体上升4党。这些年轻人需要的是到底什么 ？credibility dan mereka yang boleh berkhidmat untuk rakyat。那么哪一个党提供这些？很简单，就是国政。Barisan Nasional dengan track record yang kita tahu majoriti mereka yang berkhidmat untuk rakyat adalah datang bukannya dari calang-calang calon. 有一些是来自有法律背景、经济背景、ada aktivis masyarakat dan ada yang ada NGO persendirian. Dan tanpa kita sedari mereka ini semua adalah harapan kepada rakyat yang menunjukkan 各有各的能力及优势。也可以说，来自国政的候选人大多数都能为人民服务。Perform dalam setiap task force yang dibuat， 各有各的特点。还有，大多数国政候选人不是来自青蛙或那些跳槽。Penubuhan parti politik Barisan Nasional itu sendiri bukan dari mereka yang lompat parti. Walhal, parti politik lain penubuhannya semua dari individu yang lompat parti. Seperti PH, PKR, Perikatan Nasional serta Pejuang， 我觉得我不需要再举更深入的例子，因为大家都很清楚吧这一点。最后，我希望大家不分族群全力支持所有国政候选人，每一张选票对这次的柔佛州选都很重要。希望大家都能踊跃参与这次州选。柔佛州的未来发展，我们将与你同行。来吧，我们一起选有品质蓝色。谢谢。 Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih kepada penceramah yang kedua atas info dan input yang telah diberikan sebentar tadi. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan beralih kepada penceramah yang ketiga iaitu saudara Muhammad Alif Ikmal Azri sebagai AJK Pemuda Cawangan Keluang. Dengan tanpa melengahkan masa lagi, kita mempersilakan. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Saya seorang mahasiswa dan saya juga telah merasai kesengsaraan yang diberikan oleh kerajaan yang diperintah 22 bulan. Apa yang berlaku pada kerajaan tersebut memberi kesan buruk kepada ramai graduan dan mahasiswa kerana janji-janji yang ditaburkan oleh mereka sepanjang pemerintahan mereka tidak dapat kepada golongan kami. Saudara dan saudari, cukup-cukuplah ditipu dan dikencing oleh mereka. Tolak parti yang tidak stabil. Tolak penipuan Pakatan Harapan. Tolak pengkhianat Perikatan Nasional. Dan tolak sandiwara muda. Cukup sekali ditipu. Bangun anak muda. PRN ini penentu bagi parti ini untuk membantu menstabilkan kerajaan. Percayalah, semua parti tidak stabil dan tidak menjamin masa depan mahasiswa dan graduan kecuali Barisan Nasional. Buktinya, apa yang berlaku pada pemerintahan Pakatan Harapan, yuran pengajian telah naik. PT-PTN yang dijanjikan mereka untuk dihapuskan semuanya hanya sandiwara dan permainan mereka. Bila dah tak jadi kerajaan, mulalah menunding jari. Mulalah cakap kalau dah hutang kenalah bayar. Di sini kita nampak parti-parti tersebut tidak mampu menjaga kebajikan graduan dan juga mahasiswa. Pada kerajaan mereka jugalah banyak graduan menganggur akibat peluang pekerjaan yang makin sedikit. Sedangkan janji YB Syed Saddiq menjanjikan peluang pekerjaan yang besar kepada graduan. Sekarang apa yang dapat kita lihat, makin banyak pengangguran yang berlaku.
Saudara dan saudari, keluarlah dan memilih Parti Barisan Nasional bagi kestabilan masa harapan, kerana parti ini mempunyai track record yang terbukti untuk dia jadikan rujukan untuk semua. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada penceramah kita yang ketiga. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan, kita akan menggulung pentas Barisan Nasional kita pada hari ini. Jangan lupa kepada semua rakyat Johor, 12 Mac turun mengundi, undilah Barisan Nasional demi kestabilan masa depan. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum.